Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan ceria dan bahagia. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, siaran langsung dengan topik solat jamak dan qasar. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baiklah sedang pendengar, keluarga besar Tanyalah Ustaz, bila kita menyebut tentang solat jamak dan qasar, biasalah kita selalu bermusafir. Kadang-kadang kita bermusafir kerana kenduri kendara, rumah terbuka, ziarah sanak saudara dan sebagainya. Maka antara kelebihan ataupun hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat jamak dan qasar. Cuma kadang-kadang di kalangan kita masih lagi keliru tentang hukum hakam solat jamak dan qasar ini. Maka pada pagi ini kami di Tanyalah Ustaz berbesar hati ingin berkongsikan kepada anda tentang kelebihan, tentang apakah cara terbaik dalam kita nak menunaikan solat jamak dan qasar ini bersama dengan panel kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Doktor yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menonton menerusi Facebook, macam biasa, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, yang ketiga sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang lain. Baik, jadi seperti biasa, sebelum kita nak meraihkan soalan-soalan dari pihak anda, kita dengarkan dahulu mukadimah topik kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya, Allah izinkan untuk kita sama-sama dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati dan meredai kita, insya-Allah. Terima kasih pada Da'i Hakim. Sama-sama. Subhanallah, lama rasanya tak berjumpa. Betul Doktor. Jadi kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semua penonton-penonton yang setia, semoga Allah merahmati dan meredai kita, insya-Allah. Jadi dalam mukadimahnya, seperti yang kita sedia maklum, sebelum ni kita belajar tentang solat, mengenai solat berjemaah, solat dalam kenderaan, solat sakit. Tapi di sana juga ada keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang nak melakukan solat yang dinamakan solat jamak. Dan kita akan tahu apakah perbezaan mengenai tentang jamak dan pembahagian jamak tu sendiri. Kerana jamak ni iaitu kita menghimpunkan, itu perkataan jamak, himpunkan. Dan di sana juga ada qasar. Kadang-kadang ada orang yang terkeliru, dia kata, Ustaz, boleh tak saya solat jamak qasar di rumah? Di rumah boleh ataupun tidak? Kalau saya nak bermusafir, adakah saya perlu kena melakukan jamak dan qasar? Ataupun saya boleh melakukan qasar sahaja, ataupun saya boleh melakukan jamak sahaja? Kekeliruan ini kadang-kadang dia datang disebabkan mungkin pandangan-pandangan yang kita dengar. Boleh tak kalau kita nak jamakkan solat dalam keadaan kita sakit? Ada pandangan kata tak boleh dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita nak rungkaikan mengenai tentang solat jamak. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini sebenarnya adalah stand dalam Islam sendiri, pegangan dalam Islam itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 78, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan tidaklah menjadikan kamu ini menanggung sesuatu dalam agama ni secara susah payah, secara berat. Maknanya Allah berikan keringanan. Di sana ada keringanan. Dan antara keringanan, maka Allah sediakan
dan Allah jadikan kepada kita satu kaedah apabila berlaku keuzuran, beberapa keuzuran di sana boleh menjamakkan solat. Ya. Dan apabila kamu bermusafir, di sana kamu boleh memendekkan solat. Kalau sekiranya kadang-kadang kita tak musafir, kita boleh menghimpunkan solat itu jamak, menghimpunkan solat, maknanya di sana ada keuzuran-keuzuran yang diiktiraf dalam. Dia tak boleh keuzuran kalau sengaja dibuat-buat, tak boleh. Contohnya kita pernah dengar keuzuran antaranya hujan turun. Jadi di sana ada syarat dia. Dia tak boleh hujan turun, hujan renyai dah boleh jamak. Tak boleh, ada syarat-syaratnya. Yeah. Dan boleh tak kalau kita nak syaratnya kita nak mengakhirkan ataupun kita nak buat jamak takhir ketika mana hujan lebat. Jadi syarat-syarat inilah yang kita kena faham dan kita kena ketahui. Dan apabila Allah berikan kelonggaran itu, Allah benarkan untuk keringanan kepada kita, bila kita buat, kita rasa seronok, kita rasa senang, kita rasa mudah. Maknanya, hebatnya Islam tu berikan kepada kita ruang untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, betul. Selalu kita dengar ungkapan Islam itu mudah, tapi jangan kita mengambil mudah. Baik, jadi kepada sidang pendengar, penonton keluarga besar Tanya Ustaz yang baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan solat jamak dan qasar. Jadi kepada yang ingin bertanya, boleh meninggalkan ataupun tinggalkan soalan-soalan anda di ruangan Facebook Tanya Ustaz. Baik, kita ada soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, bilakah permulaan niat untuk kita melakukan solat jamak? Yang kedua, tujuan perjalanan yang bagaimana yang dibolehkan kita jamak dan hikmah solat jamak? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada yang bertanya, Puan Jura Azlin. Ni soalan berangkai. Ya. Yang pertama, dia tanya, bila kita nak berniat ini. Betul. Seperti mana yang sedia kita maklum, kejap lagi kita ada di papan putih, kita akan tunjukkan apa syarat-syaratnya. Jamak ni ada terbahagi kepada 3 sebenarnya, yang kita kena ketahui. Yang pertama yang biasa kita dengar ni 2, yang ketiga ni jarang kita dengar. Tetapi dibincangkan oleh para alim ulama di dalam kitab. Yang pertama disebut jamak takdim. Jamak takdim, iaitu solat asar dibawa ke waktu zuhur dan dilakukan pada waktu zuhur, itu dinamakan jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir, iaitu solat zuhur dibawa ke solat asar dan dilakukan pada waktu asar. Dinamakan jamak takhir, iaitu jamak yang melewatkan. Takdim mengawalkan. Kemudian yang ketiga disebut jamak suri, iaitu suri, as-suri, mengakhirkan zuhur di waktu zuhur, mengawalkan asar di waktu asar. Maknanya dua-dua solat di waktunya, tetapi mengakhirkan hampir-hampir habis. Yang ni ramai orang yang keliru. Dia kata, Ustaz, maknanya bukan jamak lah tu. Kan jamak apa kalau solat di waktu zuhur, di akhir waktu zuhur, dan mengawalkan asar di awal waktu asar. Kan kita dah pernah baca di dalam surah Al-Ma'un. Allah kata, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Iaitu celakalah orang yang solat, mereka yang pertamanya, mereka yang lalai. Lalai ni antaranya Imam Ibnu Abbas sebut di dalam tafsir, Imam Ibnu Katsir, Tabari ni semua ada 3 jenis. Antaranya iaitu melewat-lewatkan solat. Jadi bila melewatkan solat macam tadi, termasuk dalam kategori yang mana Allah mencelakakan ataupun disebutkan oleh ulama tidak diberikan kasih sayang ataupun hidayah oleh Allah. Jadi ada di sana ada jamak suri, nanti kita akan pergi ke papan putih. Baik, bila nak niatnya? Ni soalan dia. Bila permulaan niat? Sekiranya kita nak melakukan jamak takdim, maka niat itu mestilah dilakukan pada waktu zuhur. Jamak takdim, solat asar yang kita nak solat asar kejap lagi pukul 4.30, kita bawa ke waktu zuhur. Maknanya niat pada ketika itu.
Itu satu, selesai. Ya. Yang kedua, kalau jamak takhir pula, iaitu Zuhur ni nak bawa pergi ke Asar. Tak solat pada waktu Zuhur, nak solat Zuhur ni pada waktu Asar. Maka bila kena niatnya, maka kena niat pada waktu Zuhur juga. Ya. Dia tak boleh dah habis Zuhur. Contohlah dah habis, dah masuk 4:30, dah masuk Asar dah. Zuhur tadi tak sembahyang. Tak apalah, kita buat jamak takhir. Tak boleh. Maknanya sesiapa yang niat selepas dah masuk waktu Asar, Zuhur tu dia kena qada. Faham? Jadi jamak takdim tadi, tak apalah. Kita nak bawa Asar ke Zuhur, senang kan? Maknanya niat nak buat jamak takdim. Jamak takhir, waktu Zuhur tu. Ada waktu Zuhur, maknanya ketika waktu Zuhur, kita tengah drive kereta ataupun kita mungkin dalam keadaan uzur sakit yang dibenarkan. Nanti kita akan cerita pula uzur tu bagaimana. Maka waktu Zuhur tu, saya nak membawa Zuhur ni ke Asar. Maknanya dengan jamak takhir, maka itulah waktu niatnya. Maknanya kedua-duanya kena pada waktu Zuhur. Okey, selesai. Yang kedua, tujuan perjalanan yang bagaimana yang boleh dijamakkan. Baik, bila kita bermusafir, kita boleh buat, yang pertama kita boleh buat jamak, yang kedua kita boleh buat qasar, yang ketiga kita boleh buat jamak dan qasar. Musafir ni boleh buat 3. Sama ada buat jamak saja, tak nak qasar. 4 boleh. Ataupun kita pergi bermusafir ni, kita nak buat, tak nak jamak, kita nak buat qasar saja. Zuhur kejap lagi buat 2 rakaat. Sampai Asar pula buat 2. Tak nak buat jamak dan qasar, tak nak. Maknanya qasar saja boleh. Yang ketiga, kita boleh buat jamak dan qasar. Menghimpunkan dan memendekkan pula. 4 jadi 2. Jadi, bagaimana yang bermusafir yang boleh? Ulama khilaf. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji, di dalam mazhab Syafi'i, ulama menyebut 81 km. 2 marhalah ni ulama, dia bukanlah ketetapan, tetapi pada ukuran yang disebutkan oleh ulama. Dia bukan tetap 81, ada ulama kata 88, ada yang kata 91. Itu khilaf. Khilaf 2 marhalah ni berapa jarak dia sebenar. Sebab Nabi SAW bila bermusafir, bila sampai 2 marhalah itu, barulah kita nampak bagaimana Nabi membenarkan untuk melakukan solat qasar itu tadi. Maka kata ulama, yang dibenarkan qasar itu syaratnya, kata ulama dalam Fiqhul Manhaji, 81 km. Ada ustaz-ustaz lain kata, ustaz 84 pun boleh juga. Kamu boleh ikut mana-mana yang nak. Tetapi dalam Fiqhul Manhaji dan di dalam beberapa fatwa yang berada di Malaysia ni, menyatakan 81 km dah dibenarkan untuk kita melakukan qasar. Kan, qasar ataupun jamak qasar. Kemudian tujuan bagaimana? Maka kata ulama, mestilah tujuannya adalah tujuan yang dibenarkan syarak. Dia tak boleh nak bermusafir kerana nak rompak bank, contohlah. Itu tujuan maksiat, tak boleh. Ataupun bertujuan kerana nak pergi beli nombor, contoh. Nak berjudi, tak boleh. Benda yang dibenarkan syarak. Baik. Kemudian dia mesti ada tujuan. Maksudnya daripada titik A ke titik B mesti berniat. Ada pengakhiran ke? Pengakhiran dia. Maksud berniat tu mesti 81 km. Dia tak boleh macam abang-abang e-hailing kan. Dia bawa, contohlah apa-apa sajalah. Dia bawa kereta, dia pusing. Dia tengok, dah 81 km lah. Jadi itu tak dibenarkan. Yang dibenarkan, dia nak keluar kejap lagi, dia dah kata, daripada sini saya nak pergi ke Johor contohlah. Daripada KL nak pergi ke Johor. Tengok perjalanan lebih 81, baru dibenarkan. Baik. Dia tak boleh kita pusing di dalam satu kawasan. Ataupun tanpa niat. Maknanya keluar-keluar, tak apalah. Saya nak pergi mana-mana je lah, ikut je lah, ikut driver. Tak boleh. Dia mesti ada daripada titik A ke B, mesti ada niat. Okey Ustaz, kita tunda satu soalan tentang hikmah solat jamak dan qasar ini kerana kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bagi anda yang baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan solat jamak dan qasar bersama dengan panel kita, Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik, tadi kita tunda soalan ketiga berkaitan hikmah solat jamak ini, Doktor. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hakim, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut mengenai tentang hikmah, sudah pasti hikmah yang Allah berikan sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar. Yang pertama, kita dah mulakan dengan bagaimana Allah berikan kepada kita keringanan. Hikmahnya, Allah himpunkan, Allah berikan untuk kita menghimpunkan solat adalah kerana keringanan. Kerana Allah tahu bahawa manusia ni kalau diperintahkan, kalau disuruh, mungkin dalam keadaan payah dan sukar. Dan ramailah yang akan meninggalkan solat. Betul. Yang diberikan kelonggaran pun kadang-kadang tak melakukan solat. Jadi sebab tu Allah Maha mengetahui, kerana Allah yang menciptakan, kerana itu Allah berikan kelonggaran. Yang kedua, hikmahnya adalah sebenarnya dia adalah sedekah yang Allah berikan kepada kita. Tadi Allah berikan keringanan, ni Allah nak bagi sedekah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, ketika mana Nabi sebut, dia adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Maka kata Nabi SAW, dia adalah satu sedekah yang mana Allah berikan sedekah kepada kita, ke atas kita. Faqbalu, kata Nabi, terimalah. Terima, maksudnya ambillah sedekah yang Allah berikan kepada kita, ihsan ataupun kasih sayang Allah kepada kita, dengan apa yang telah Allah sediakan dan Allah ringankan kepada kita. Ada satu cerita ni sedikit sebelum kita nak pergi ke Papua Putih. Saya pernah jumpa seorang laki-laki, dia bertanya kepada saya, Ustaz, kalau Ustaz pergi bermusafir, Ustaz buat tak jamak dan qasar? Jadi saya bila kita dah faham hadis, kita faham dan kita belajar, kita cakaplah, ya saya buat jamak dan qasar. Dia tengok saya, dia kata, Ustaz, iman Ustaz lemah. Terkejut saja. Orang kata iman kita lemah. Kita istighfar, astagfirullah. Dia kata, Ustaz, kita kalau bermusafir ni, pergilah mana-mana pun, kalau dah ada seruan Allah, kita kena berhenti kereta, kita kena solat, kita kena sahut seruan Allah. Waktu tu saya diam. Saya pun tak kata apa lah. Betul lah orang tu kalau dia nak buat macam tu? Betul lah. Tak salah juga kalau dia nak buat, dia nak solat zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, tak salah. Silakan. Kemudian sebulan selepas tu saya jumpa orang yang sama, soalan yang sama. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz bermusafir, Ustaz buat tak jamak qasar? Dalam hati saya ni mesti nak kata iman kelemah. Tapi kita konsisten sebab kita tahu hadis Nabi. Betul. Kita tahu ayat suci Al-Quran. Maka kita sebut, ya saya melakukan jamak dan qasar. Dia tengok saya, dia kata, Ustaz, macam mana nak buat jamak dan qasar? Waktu tu saya kata, kenapa iman awak dah lemah? Ni benda realiti. Jadi dia kata, taklah Ustaz, susah rupanya, nampak? Betul. Nak parking kereta, kalau masuk, nak berhenti RNR, kemudian kita nak musafir, nak cari masjid. Saya pun baca hadis. Itulah sebenarnya keringanan dan kelonggaran yang Allah berikan. Rugilah tak terima. Betul. Allah nak sedekah, kita sombong. Jadi sebab itu kita kena terima apa yang telah Allah sediakan kepada kita. Betul. Ada hikmah dan ada sebab Allah jadikan setiap perkara kepada kita. Baik Ustaz, kita nak telusuri tentang solat jamak takdim, takhir dan asuri tadi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, untungnya kita alhamdulillah ulama telah memberikan satu garis panduan. Cuma kadang-kadang kita tak alert, kita kurang perasan, oh macam ni ke Ustaz? Jadi insya-Allah kita akan tengok yang pertama jamak takdim yang kita dah syarahkan tadi, iaitu solat zuhur yang digabungkan dengan solat asar. Maknanya zuhur digabungkan dengan asar dan dilakukan pada waktu zuhur. Itu disebut jamak takdim. Jamak takdim. Baik. Kemudian apa syaratnya? Ni syaratnya yang kadang-kadang ramai yang terlepas pandang. Yang pertama, dia mesti turutan. Ni turutan ni. Itu turutan yang pertama. Turutan ni maksudnya dia mesti solat zuhur dulu, asar. Baik. Dia tak boleh asar kemudian zuhur. Walaupun dia bawa asar tu ke zuhur. Tak, dia turutan. Sebab waktu tu zuhur, maka zuhur kemudian asar.
Kemudian yang kedua, syaratnya berterusan. Berterusan ni yang ramai kadang-kadang orang yang terkeliru. Okey, berterusan ni maknanya lepas habis zuhur dia kena buat asar terus. Disebut dalam istilah fiqh al-muwalat. Maksudnya dia kena berterusan. Baik, ustaz, tiba-tiba ni kadang-kadang orang tanya, tiba-tiba lah, time tu lah dia tiba-tiba. Tiba-tiba lepas bagi salam dia terkentut. Dia nak pergi ke tandas. Adakah menyebabkan syarat itu tadi tak terikut berterusan? Maka kata para alim ulama, dia boleh menjarakkan pada kadar solat sunat. Okey, berapa kadar solat sunat biasanya? 2 rakaat. 2 rakaat, maknanya dalam 2 minit, 3 minit macam itulah. Maknanya pada kadar itu. Baik. Sebab tu berterusan ini kata ulama juga tak perlu zikir, tak perlu nak ada selingan dengan apa, melainkan dengan iqamah. Baik. Yang ni nanti kejap lagi kita akan buat praktikal macam mana yang kata terus berterusan. Maknanya lepas habis daripada bagi salam, maka kita terus iqamah dan terus solat asar. Ini kata para alim ulama dalam jamak takdim. Yang ketiga, terdapat keuzuran yang berpanjangan. Maknanya keuzuran berpanjangan ni antaranya disebutkan musafir lah. Yang kedua kerana sakit. Sakit yang berpanjangan, dia tak boleh dai hakim sakit hati nak buat jamak. Saya sakit hati betul, meluat dia kata dengan suami ni, boleh tak ustaz saya nak buat jamak? Tak boleh. Dia sakit. Sakit ni dalam mazhab Syafi'i pula ada khilaf. Ada para alim ulama menyebutkan bahawa sakit yang sebenarnya sakit ni dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Tetapi Imam Nawawi, salah seorang daripada tokoh dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa sakit dibenarkan untuk melakukan jamak. Tetapi sakit yang bagaimana? Sakit yang berpanjangan. Kerana mungkin buat dialisis. Mungkin kerana dia nak solat pada tiap-tiap waktu susah. Nak tukar pampers, nak kena orang wudukkan. Yang paralyzed ni, yang tak boleh nak bangun. Ini sakit-sakit yang dibolehkan untuk melakukan jamak. Kalau setakat sakit Allah kena paku nak masuk jarum, kena jarum tercucuk, itu tak dibenarkan lah. Baik. Ataupun abang-abang polis, abang-abang askar yang memerlukan menjaga sempadan dan terpaksa untuk menghimpunkan, ataupun para doktor, pembedahan, dia tak boleh, doktor ni tunjuk iman dia mantap sangat, tengah-tengah bedah kita break seketika, dia bukan macam TV kan, saya nak solat, mati orang tu. Jadi dia boleh menghimpunkan sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Baik, itu syaratnya. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir iaitu jamak yang dilewatkan, mengakhirkan. Apa maknanya? Solat asar yang digabungkan dengan solat zuhur dan dilakukan pada waktu asar. Maknanya zuhur tadi tak solat. Zuhur tak solat. Tetapi kena niat waktu bila? Zuhur. Niat pada waktu zuhur. Sebab tu syaratnya berniat pada waktu zuhur untuk takhirkan solat. Maknanya waktu zuhur tu kita tak solat, tapi dah niat pada waktu zuhur nak mengakhirkan zuhur ni ke asar. Bila sampai waktu asar 4.30 tu ataupun pukul 5 dalam waktu asar, maka kita bawa zuhur ni tadi solat dekat waktu asar. Persoalannya, ustaz, tak ada ke turutan? Tak ada ke berterusan? Baik, turutannya ulama khilaf. Mana dulu nak buat? Kadang orang keliru. Ustaz, nak buat zuhur ke asar dulu? Asar dulu ke zuhur? Ulama khilaf. Wah, setengah jam berbalak. Jadi sebenarnya kedua-duanya betul. Baik, yang kata zuhur dulu kemudian baru asar, jamak takhir ni, dia berhujah dengan, dia kata macam ni. Ulama sebut ni semua khilaf yang diterima. Dia kata zuhur dah buat belum? Belum. Jadi Allah telah jadikan lepas subuh apa? Zuhur. Lepas zuhur asar. Jadi dia kena solat zuhur dulu baru asar. Itu satu pandangan. Betul tak pandangan ni? Betul. Tak ada salah. Baik, yang satu lagi berhujah. Dia kata tak. Dia kata sekarang ni waktu apa? Asar. Sekarang ni waktu asar. Hormat waktu asar. Zuhur habis dah. Dia kata. Sekarang ni waktu asar. Solat asar dulu baru zuhur. Jadi dua-dua diiktiraf oleh para alim ulama. Cuma imam kena decide. Okey, kita nak semayang zuhur dulu, habis. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Baik. Imam tu kena steady lah. Dia jangan duk bersyaratnya. Jadi dia kena buat keputusan. Betul.
kemudian dia tidak ada berterusan. Contohnya, dia kalau nak buat zuhur dulu, di waktu asar, dia buat zuhur, asar kejap lagi boleh. Dia yang berterusan ni pada jamak takdim saja. Baik. Asar kejap-kejap lagi, pergi setengah jam, boleh. Tidak jadi masalah. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Baik. Kemudian jamak suri. Jamak suri yang kita sebut mengakhirkan zuhur di waktu zuhur dan mengawalkan asar di waktu asar. Contohnya, zuhur habis pukul 4.30. Ya. Contohlah ni contoh. Asar pula akan datang pada pukul 4.30 lah. Maknanya 4.25 solat zuhur. Sebelum nak habis solat zuhur. Bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sampai 1 minit, azan asar dah. Ya. Terus bangun solat asar. Dinamakan oleh ulama jamak suri. Nampak macam jamak, tapi sebenarnya dia solat pada waktunya, cuma mengakhirkan. Ini dilakukan kerana apa? Kata ulama, contohnya Imam Ibn Mas'ud, dia kata benda-benda yang dia luar jangkaan. Contohnya kadang-kadang pengantin banyak mengadu, ustaz, kami ni make up ni ustaz, payahlah ni, ada di sana jamak suri. Kata ulama, dia bukan menjadi adat kebiasaan. Ya. Kahwin tiap-tiap hari ke kahwin? Dai hakim ada kahwin tiap-tiap hari? Tak ada kahwin hari-hari. Kahwin sekali je. Betul. Kan? Jadi maknanya ulama kata di sana ada disebut jamak suri. Okey, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir iaitu qasar. Solat 4 rakaat yang dipendekkan menjadi 2. 4 dia mesti 4. Kalau subuh dah 2 tak boleh lah. 2 tolak 2 habis. Betul. 3 tak boleh. Maghrib tak boleh dipendekkan. Maknanya yang 4 rakaat, zuhur, asar, isyak. Maka 4 rakaat itu diqasarkan menjadi 2 rakaat. Dan inilah yang disebutkan tadi, solat jamak takdim, takhir, suri dan qasar. Okey, baik. Jadi saya rasa itu satu penjelasan yang terang kepada kita, iaitu perbezaan antara takdim, takhir, suri dan solat qasar. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak rehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Kali ini kita nak tunjukkan secara praktikal bagaimana solat jamak dan qasar tersebut. Baik, silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keadaan yang kebiasaannya orang akan tanyalah, kan Da'i Hakim. Antaranya tadi yang berterusan tu macam mana? Kalau bercakap tu boleh ataupun tidak? Betul. Itu saya akan tunjukkan yang pertama. Yang kedua, kalau saya masuk contohlah di RNR, saya tengok ada orang solat. Ini solat jamak ke, solat qasar ke, kita tak tahu. Tapi kita nak berimam, nak dapat solat jemaah. Jadi bagaimana cara dia? Niatnya. Yang ni yang perlu kita pelajari supaya kita faham bahawa kalau sekiranya keadaan itu berlaku, kita boleh lakukan. Betul. Baik, untuk yang pertamanya, saya nak sentuh praktikalnya sebelum kita nak tengok soalan-soalan daripada para penonton, iaitu mengenai tentang berterusan ini. Al-mualat ni, mualat. Maknanya bila kita habis, saya tak nak tunjuk solat macam biasa. Sama ada kita buat jamak ataupun kita buat qasar, samalah. Contohnya, kita bermusafir, kita anggaplah kita musafir, kita buat jamak qasar. Sebab kita sebut tadi ada 3. Yang pertama, dia boleh buat jamak sahaja. Baik. Yang kedua, dia boleh buat qasar saja. Tetapi qasar ni mesti musafir. Dia tak boleh kalau tak musafir. Itu disebutkan sebagai syaratnya nak buat qasar, mesti musafir. Bila sebut musafir, syarat dia mesti lengkap. 81 kilometer dalam fiqhul haji, ataupun ada yang lebih daripada tu, minimum 81. Baik, kemudian dia pergi bermusafir ni bukan tujuan maksiat. 2. Yang ketiga, dia mesti ada niat tujuan daripada titik A ke B, mesti ada. Maknanya dia daripada KL, dia nak pergi ke Johor. Johor tu adalah titik B ataupun ke Kedah. Yang dia tengok 81.
kemudian dia nak pusing sana, pusing sini, dia nak pergi sana, pergi sini, tak ada masalah. Jadi, bila dia dah ada niat, 81 barulah diberi kebenaran. Kalau tidak, tak boleh. Mesti ada niat daripada titik A ke titik B. Baik. Kemudian itu yang kedua, maknanya dia boleh buat jamak sahaja, dia boleh buat qasar sahaja ataupun dia buat jamak dan qasar. 3 benda yang dia boleh buat. Baik, katakan kita bermusafir. Kita nak buat jamak qasar. Baik, bila buat jamak qasar kita dah sebut tadi kalau jamak takdim dia mesti berturutan. Kan? Kemudian berturutan tu bererti seperti mana yang disebutkan. Yang pertama turutan, yang kedua berterusan. Baik. Turutan tu kita dah kata buat zuhur dulu, ni jamak takdim zuhur dulu, kemudian baru asar. Kemudian turutan tu bagaimana? Contohnya, saya dah solat dah, habis dah ni. Saya dah sujud dah apa. Saya dah tahiyat ni untuk qasar 2 rakaat. Saya pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab Syafi'i jangan zikir apa-apa. Zikir pun jangan, doa pun jangan. Sebab dia sebut al-mualat tadi. Betul. Mualat tu dia bangun. Terus, apa yang memisahkan dia? Iqamah saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, di iqamah. Okey, kemudian dia tengok saf sikit. Okey, dia takbir. Allahu akbar. Solat asar pula. Jelas. Kalau dia nak kalau dia bercakap juga, maka kata ulama kena hati-hati. Kerana sekiranya cakap dah tak buat seperti mualat berterusan tu, dia boleh membatalkan jamak itu tadi. Allah. Ingat, bila batal jamak macam mana nak buat Ustaz? Baik, dia dah solat zuhur. Asar dia kena buat nanti. Dia buat kena waktu asar, dia dah tak boleh buat dah. Baik. Dia tak boleh, Ustaz. Ulang balik Ustaz, sekali lagi tak boleh, biar. Sebab tu kalau dia pergi bercakap, kemudian pergi mengeteh, orang Kelantan mengeteh, balik Kelantan mengeteh contoh, pergi borak dulu, pergi beli air dulu, minum dulu ke apa, sekiranya lama pada kadar kata ulama iaitu 2 rakaat solat sunat, lebih kurang 2 minit 3 minit, sekiranya lama, maka jamak tadi batal. Baik. Terbatal. Bila terbatal, zuhur dah sembahyang dah kan? Asar kena solat pada waktu asar nanti. Kena ingat. Kalau buat juga, tak sah. Baik. Sebab tu kita kena ada ilmu. Lepas bagi salam, tak perlu zikir. Terus. Ada ulama kata bolehlah zikir. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mualat terus. Bangun, iqamah je yang membezakan. Iqamah, terus takbir. Allahu akbar. Sekiranya perlu pergi tandas, pergi. Tapi pergi tandas kena pula sakit perut. Jadi asar tu nanti. Baik. Jadi panjang dia adalah pada kadar solat sunat 2 rakaat. Jelas. Itu nombor 1 praktikal kita nak tunjuk. Jelaslah. Kalau jamak takhir tadi tak ada masalah. Betul. Jamak takhir bagi salam. Katalah kita buat zuhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nak pergi tandas ke, nak pergi mana? Asar lagi sebab waktu tu waktu asar dah. Tak ada masalah. Okey. Kemudian kalau kita masuk ni praktikal nombor 2. Okey. Dai hakim tengah sembahyang. Saya ni tengok beriman ni ada gambar dengan songkok tinggi songkok pun tinggi. Jadi saya masuk ni saya tak kenal dia dai, tengok daripada belakang nampak macam Syaruhan contohlah. Tapi kita nak jadikan dia imam. Maka bagaimana kita nak buat? Kita nak solat berjemaah, kita pun masuk, kita tak tahu dia buat jamak ke ataupun dia buat jamak qasar ke, kita tak tahu. Maka niat kita bergantung kepada imam. Saja aku solat mengikut imam, sekiranya ialah ini kalau yang panjang lah. Kalau yang pendek saja aku solat mengikuti imam, sebab dia nak buat jamak qasar kan. Jadi kalau sekiranya imam buat tamam ataupun buat 4, maka dia akan ikut 4. Kalau imam buat 2, maka dia akan ikut 2. Maknanya menggantungkan niat kepada imam. Baik. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Dia masuk saja aku solat mengikuti imam kerana Allah. Allahu akbar sembahyang. Imam buat 4 lah. Imam buat 2 lah. Kan? Maknanya niat tu kalau kita zuhur lah, asar lah. Saja aku solat zuhur dengan mengikuti imam kerana Allah. Allahu akbar. Imam contoh kalau dia asar tak ada masalah, sama je. Kalau dia buat asar ke zuhur tu tak ada pertikaian. Yang pertikaian adakah dia buat 4 ataupun 2. Kadang-kadang mungkin dia buat jamak saja. Ataupun mungkin dia buat
qasar sahaja. Ataupun mungkin dia buat jamak qasar macam yang kita sebut tadi. Kita tak tahu, jangan tanya. Awak semayang apa? Dia tengah semayang. Jadi angkat tadi, saja aku solat zuhur mengikut imam kerana Allah. Allahu Akbar. Imam buat 4. Lengkapkan 4. Imam buat 2. 2 dia bagi salam. Kita pun 2 rakaat. Jadi itulah yang disebutkan praktikal bagaimana kita nak masuk ketika mana di R&R. Ya. Okey, baik Ustaz. Jadi bila Ustaz sebut tentang R&R, biasalah kadang-kadang ada 2-3 imam kan. Jadi kadang-kadang kita tengok orang yang tak tahu, takut kalau ikut dia, kita nak buat jamak, dia buat tamam. Kita pun jadilah imam yang ketiga. Grup yang ketiga. Okay. Bagaimana? Baik. Di sini perbahasan ulama. Adakah dia masjid yang disebut matruk wa ghairul matruk dalam bahasa Arab? Adakah masjid ini adalah masjid yang diiktiraf ataupun dia adalah seperti surau-surau di R&R, surau-surau yang di ini? Baik, ulama sebut kalau sekiranya masjid yang tetap, ada imam tetap ni, imam tu ada imam tetap. Maknanya imam pun tetap, Bilal pun tetap, semua dah tetap ni, maka pada ketika itu elakkan untuk solat iaitu 2-3 jemaah di dalam satu ruang. Baik. Contohnya dalam satu ruang ni, imam tengah semayang, dia ni dekat masjid yang tetap. Ada imam yang tetap. Macam masjid mukim ke masjid negeri ke, itu imam tetap kan. Jadi imam tengah semayang, dia pun kata kita jangan ikut imam tu, kita buat imam sendiri. Tak boleh. Haram hukumnya. Tak dibenarkan untuk melakukan dalam satu masjid 2 imam. Baik. Tapi R&R macam mana Ustaz? Dia ada tak imam tetap? Tak ada. Siapa nak duduk kat situ? R&R. Jadi dibenarkan walaupun ada 2-3 imam. Cuma kata ulama, kalau boleh, 1 imam. Tapi disebabkan situ tidak ada imam tetap, kalau kita tengok, dia ni semayang apa? Kita ada grup kita. Okey, kita semayang grup kita. Allahu Akbar. Dibenarkan, tidak jadi salah. Baik. Dan antara satu lagi kemusykilan dan juga kekeliruan di kalangan masyarakat kita, bila kita nak menyentuh imam tu kan, kata kita nak ikut dia, kita sentuh ke ataupun cukup sekadar kita bagi tahu Allahu Akbar di tepi telinga dia. Baik. Ini pun satu benda yang kena kita pelajari. Kadang-kadang kita ni memanglah suka sentuh-sentuh ni. Sentuh ni dia rasa macam aku lantik kau. Dia mesti bai'ah tu, mesti dia nak salam. Kalau boleh dia nak salam imam. Awak imam macam tu. Sebenarnya begini, asasnya. Okey. Dai solat, tengah solat. Okey. Okey. Kalau daripada awal tak ada masalah. Yang datang kemudian, bila dia datang kemudian, dia hanya bertakbiratul ihram dengan kuat. Allahu Akbar. Sama ada imam tu niat dia menjadi imam ataupun tidak, itu bukan masalah kamu. Bukan masalah kita. Itu masalah dia dengan Allah. Kalau dia niat bersama dengan imam, maka dapatlah pahala. Dia jadi imam, dapat pahala. Jadi kita yang ikut ni, kita mesti niat. Baik. Dia tak niat, itu bukan masalah. Niat masing-masing. Ulama sebut, dia nak solat sunat ke, dia nak solat fardu, tu tidak jadi pertikaian. Yang penting kita Allahu Akbar. Okey, itu satu kaedah yang asasnya begitu. Baik. Dan perlu buat begitu. Tapi dia nak sentuh juga. Tak sentuh tak khusyuk. Jadi bagaimana dia nak buat? Takbir dulu. Jangan sentuh baru takbir. Takbir Allahu Akbar. Sentuh. Pegang bahu dia. Kemudian ikut imam. Tetapi lebih baik tak perlu sentuh pun. Betul. Cukup dengan kita mempelajari, kita dah tahu takbir dengan kuat. Kemudian sekiranya ada orang datang, imam sama ada imam ke depan, okey, imam pun tahu ada orang bertakbir kat belakang, imam automatik pergi ke depan. Maknanya pergi ke depan membolehkan makmum yang baru nak masuk, dia boleh selari dengan saya. Baik. Macam contohnya imam ke depan, langkah 1, 2, saya tunggulah sini. Kan, sehinggalah orang belakang boleh. Kalau memerlukan ruang lagi, maka ke depan. Okey, imam belakang ataupun saya yang ke belakang. Okey, bila saya dah ke belakang, saya nampak ada orang masuk, saya ke belakang je. 1, 2. Jangan 3 kali pergerakan berturut-turut. Batal. 1, 2. Sehinggalah saya selari dengan makmum yang lain, imam teruskan solat. Kalau sekiranya imam tengah rukuk, janganlah 1. Dia pernah dibuat oleh Abu Bakrah. Ketika mana dia lambat masuk solat, Nabi SAW tengah nak rukuk,
dia tak masuk lagi dalam dalam saf. Dia tengok imam dia, sebab dia nak ikut, nak sempat rakaat dengan Nabi. Dia pun takbir Allahu Akbar, terus dia rukuk jauh lagi tu. Tak pergi jauh lagi. Dia benar. Dan Nabi kata tidak jadi masalah, tapi jangan buat. Jangan buat. Okey, baik. Jadi itu banyak ilmu yang kita dapat pada pagi ini, bagaimana cara kedudukan imam dan makmum ketika solat jamak dan qasar. Kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya, setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan dai mualaf. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik berkaitan solat jamak qasar bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baiklah Ustaz dan juga sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua maklum yang sekarang ini Ustaz dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami semua. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, yang mempunyai hati, mempunyai jiwa, yang inginkan melihat dakwah di bumi Malaysia dan di seluruh dunia ini terus bersemarak. Betul. Maka kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan mengajak kepada semua sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita memberi sumbangan, untuk sama-sama kita berkongsi rezeki, untuk sama-sama kita membuat saham akhirat, bukan untuk diri kita saja, ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kami ingin membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Ini adalah disebabkan saya sendiri menjiwai bagaimana menjadi seorang anak mualaf. Bila kita lihat bagaimana perkembangan ibu kita yang baru masuk dalam agama Islam pada ketika itu umur 17 tahun, bagaimana dia struggle untuk nak mempelajari bahasa, sehingga kan, minta maaf, kadang-kadang ada yang tidak mahu baca Quran, tidak mahu mengajar, dan ada yang menghina sampai tahap menghina pun ketika mana tidak boleh baca Al-Quran. Itu sebenarnya ada. Jadi kita sebenarnya mualaf ni bukan aset, orang kata bukan benda yang tak penting, bukan kelas ketiga. Mereka aset terpenting umat Islam. Kerana itu kita nak berdakwah di jalan Allah, kita nak ajak orang masyarakat ramai-ramai faham tentang agama Allah, maka kita nak membina masjid 3 budaya. Kita pernah dengar masjid satu budaya ni biasalah, tapi 3 budaya dalam satu seni bina dalam masjid. Kita ada budaya Cina, budaya India, budaya Melayu. Falsafahnya kita nak bagi tahu kepada mereka yang belum Islam, kamu takkan meninggalkan bangsa, takkan meninggalkan bahasa, tidak akan meninggalkan ahli keluarga, keturunan kamu. Maknanya bila kita masuk dalam agama Islam, kita menukar daripada kepercayaan kita yang tak percaya kepada Allah, tak menyembah Allah, kita menyembah Allah yang Esa. Apapun latar belakang kamu. Sebab tu mana pintu yang kamu masuk, akhirnya kamu akan menghadap dan kamu akan menyembah Allah yang Maha Esa. Masya-Allah. Ini kita nak ajak sahabat-sahabat yang non-Muslim untuk faham tentang agama. Sebab tu tagline kita, satu agama pelbagai bangsa. Kita tidak ada masalah dengan warna kulit Islam ni. Tidak ada masalah mengenai pendek, tinggi, panjang, lebar ni, tidak ada. Ataupun keturunan, tidak. Sebab tu kita nak membina masjid 3 budaya ataupun dinamakan masjid 3 pintu. Dan di situlah akan adanya kompleks dan melahirkan para dai mualaf yang berdakwah dengan bahasa kaum mereka. Bukan saja di Malaysia, kita akan
menghantar mereka ni ke seluruh dunia dengan izin Allah. Maka projek ini merupakan satu projek untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Maka apabila kita nak menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi, kalimah ini jugalah kita mohon kepada Allah apabila kita nak mati, Allah mudahkan untuk kita menyebut. Sebab apa? Sebab kalimah ini kita sedang perjuangkan. Kalimah ini yang sedang kita nak berikan kepada mereka yang masih belum memaham agama Allah. Ganjaran membina rumah Allah, satu ganjaran. Ganjaran menegakkan kalimah la ilaha illallah, satu ganjaran. Bayangkan sekiranya kita menyumbang, ada orang yang masuk dalam agama Allah, masuk Islam, asbab dengan komplek pembangunan Al-Bayan, insya-Allah kita dapat juga ganjaran mengislamkan orang. Sebab tu sahabat-sahabat, ayuh sama-sama kita menyumbang hari Jumaat. Ni Jumaat ni kan, boleh sumbang setiap subuh boleh. Hari Khamis kata Nabi SAW penutup buku amalan kita mingguan. Dia ada harian, dia ada mingguan, dia ada tahunan. Mingguan hari Khamis. Sumbang ke tabung pembangunan akademik. InsyaAllah kami akan gunakan dengan penuh hikmah. Seperti mana yang telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam Melaka, kita dapat kebenaran. Kemudian bangunan pula kita pergi submit. Kita ikut peraturan, masuk 16 jabatan. Semua kita ikut bagaimana yang diminta. Kerana kita nak ia kekal sehingga hari kiamat, insya-Allah. Maka sumbangan kita akan terus berkekalan. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita bukan saja meminta ataupun mewar-warkan. Kita juga menjual sambal teriak. Sambal teriak ni kita jual adalah semata-mata untuk mengumpul dana. Baik. Jadi membeli sambil menderma. Boleh sama-sama pada nombor yang tertera. InsyaAllah setiap pembelian di sana ada sumbangan untuk pembangunan Akademi Al-Bayan. Ia senang, mudah untuk kita travel, makan pun rangup, penuh dengan ikan bilis. Siapa yang dah beli dia tahu. Jangan lepaskan kerana stok tak banyak dah. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, ayuh menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, dan juga boleh follow rapat page Dr. HD, kerana kita akan jelajah seluruh Malaysia. Kita akan ajar praktikal, solat praktikal insya-Allah secara percuma. Datang je, bawa keluarga, bawa insya-Allah di setiap negeri, setiap bulan kita akan pergi dan kita akan buat fiqh praktikal seperti mana. Nak tanya waktu tu, kalau nak tanya dalam program Tanyalah Ustaz mungkin banyak soalan kan. Tapi insya-Allah itu secara berdepan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah tujuan untuk mengumpul dana bagi mencepatkan proses pembinaan itu, insya-Allah. Okey, baik, jom tuan-tuan dan puan-puan kita menyumbang. Nak menyumbang sambil menderma pun boleh, dibenarkan. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita itu akan menjadikan pahala jariah berterusan dalam kehidupan kita. Baik, doktor, bila kita menyebut juga tentang topik pada pagi ini, solat jamak qasar ini, ada satu soalan yang sering ditanyakan oleh sahabat kita, antaranya yang ditanyakan oleh Casey. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Juga semua sahabat Tanyalah Ustaz, bolehkah kita melakukan solat sunat dulu sebelum melakukan solat jamak? Misalnya solat sunat Zuhur sebelum menjamakkan solat Zuhur. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, ini satu tajuk yang saya ingat saya nak akan tulis di papan putih pada minggu hadapan, insya-Allah, iaitu solat rawatib. Jadi ada orang yang muda-muda ni, kalau dia dah biasa buat, insya-Allah dia akan jagalah. Tapi kebanyakan muda-muda, Ustaz, dah buat yang wajib pun syukur. Tapi yang veteran-veteran dia kata, Ustaz, saya kalau tinggal rawatib ni saya tak boleh. Saya nak kena juga solat. Maka di sana ada susunan. Mana nak buat dulu? Kalau jamak takdim, macam mana kita nak buat solat sunat rawatib? Kalau jamak takhir, macam mana kita nak buat? Maknanya kalau mengikut soalan ini, dia nak buat sebelum dia nak buat jamak, dia nak buat solat qabliyah. Betul. Zuhur 2 rakaat. Boleh ataupun tidak? Maka jawapannya boleh. Jadi Ustaz, kalau tadi Ustaz kata kena berterusan, macam mana pula saya nak solat asar? Maka saya nak tangguhkan, sebab kalau saya bercakap mungkin tak dapat gambaran. Minggu depan saya akan tulis di papan putih solat sunat rawatib dan solat sunat rawatib ketika bermusafir. Baik. Baru nampak jelas. Untuk ringkasan kepada soalan ini, boleh ataupun tidak, maka dibenarkan solat sunat sebelum daripada Zuhur, iaitu solat rawatib,
dan lepas tu kita buat jamak seperti mana yang disebutkan tadi. Okey, baik. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana solat rawatib, tunggu minggu hadapan. Baik. Kita nak meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini kita beralih pula ke Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah solat jamak dan qasar bagi mereka yang bermusafir ke luar negara buat kali yang pertama? Mohon pengkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, sahabat-sahabat penonton, terima kasih kepada Puan Ruby. Bila kita sebut mengenai jamak qasar ketika bermusafir ke luar negara pertama kali, dia tak kiralah luar negara ataupun dalam negara. Dia sama saja, syaratnya mesti 81. Baik. Kemudian bukan tujuan maksiat. Dan dia mesti ada niat daripada titik A ke titik B. Contohlah dia nak pergi mana? Dia nak pergi London. London, dia nak pergi London contoh. Jadi 81 of course lah. Betul. Dia tak semestinya kenderaan apa kita naik. Jangan ikut. Orang kata Ustaz, dulu zaman Nabi naik unta, naik kuda, kita naik flight, takkan tu tak boleh. Jangan. Kata ulama, itu bukan masalah dia. Masalahnya syarat cukup maka boleh buat. Maka apabila pertama kali, maka di sana ada syaratnya. Minggu depan juga saya akan tunjukkan yang tiga hari macam mana Ustaz. Kalau niat saya nak duduk sana seminggu macam mana? Dah dia berjadi sebagai mukim. Orang yang niat contohnya dia nak pergi seminggu di satu kawasan, satu tempat itu. Baik, dalam perjalanan tu dia boleh buat jamak qasar. Tetapi bila sampai dah tak boleh buat. Dia bukan boleh buat 3 hari lebih tak. 3 hari pun tak boleh buat. Dia hanya boleh buat ketika perjalanan pergi dan balik saja. Dah sampailah, contohlah dah sampai ke London, sampai dia memang nak niat dah. Dia kata saya nak duduk sini seminggu, niat nak duduk seminggu untuk jalan-jalan. Maknanya sampai dah tak boleh buat. Jadi perjalanan tadi boleh, sampai tak boleh. Okey, jelas. Tapi kalau sekiranya dia kata Ustaz, kan dekat sana saya nak pergi, saya pun tak tahu berapa lama, walaupun tiket dah beli dah seminggu. Tapi mungkin perjalanan tu pergi Manchester ke, pergi mana-mana adalah dia punya perjalanan yang mungkin bergerak-bergerak dan mungkin dia pun tak tahu mungkin kan. Maka di sana ada hadis Nabi SAW ketika mana Amul Fathul Mekah, Nabi mengqasarkan solat selama 18 hari maksimum dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat dia jangan niat yang maknanya yang meyakinkan dia akan duduk seminggu dah tak nak. Maka bila dah sampai macam ke kampung ke, dia tak boleh. Tapi kalau ke kampung saya tak tahu sehingga habis urusan. Itu niat dia. Walaupun dia dah cadang dia tak semestinya betul. Dia kata cadang nak seminggu tapi saya tak tahu habis urusan, maka baru saya nak balik. Maka berapa boleh? 18 hari. Kalau dia kata seminggu Ustaz, saya tak nak lebih, maka sampai dah tak boleh buat jamak dan qasar. Itu kepada mereka yang nak musafir luar negara ataupun dalam negara. Menarik sebenarnya perbincangan kita pada pagi ini berkaitan solat jamak dan qasar. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan tentang topik pada pagi ini berkaitan solat jamak dan qasar ini. Kepada sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi studi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan tentang solat jamak dan qasar bersama dengan panel kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baiklah, soalan yang seterusnya yang ingin kita raikan datang dari sahabat kita bernama Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum solat jamak dan qasar? Dan apakah syarat-syarat yang mengharuskan bagi seorang musafir itu
melakukan solat jamak dan qasar sepanjang tempoh permusafirannya. Yang kedua, bolehkah solat jamak dan qasar dilakukan secara berjemaah atau mengikut imam yang solat biasa? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Masrifah. Jadi saya nak kena tengok soalan tu ada berangkai juga ni. Banyak. Betul. Baik, yang pertama, apakah hukum solat jamak dan qasar? Maka hukumnya sunnah. Nabi SAW melakukan solat jamak dan qasar ketika mana Nabi bermusafir. Dan di dalam hadis Nabi SAW juga ada ketikanya Nabi SAW solat jamak tidak bermusafir. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebenarnya bab jamak ni besar. Contohnya kalau hujan yang lebat saya sebut. Kan? Hujan yang lebat boleh kita melakukan jamak. Cumanya dia tak boleh buat jamak takhir. Hujan yang lebat, kata ulama, dia bukan hujan yang rintik-rintik. Hujan yang habis membasahi baju. Dia kita boleh buat jamak. Tetapi jamak yang boleh dibuat adalah jamak takdim sahaja. Tak boleh jamak takhir. Dan dia tak boleh buat di rumah. Nampak syarat dia? Dia mesti buat di masjid. Sebab diberikan kelonggaran kepada golongan ahli masjid. Oh, rumah nak jamak apa dah memang duduk rumah. Di masjid ni sebab supaya asar kejap lagi tak balik. Tak payah pergi masjid sebab dah buat dah. Jadi di masjid. Dan hujan itu berterusan sehinggalah habis solat Zuhur, dan waktu nak buat jamak tu tadi dia masih lagi berterusan. Kalau dah berhenti tak boleh. Nampak? Itu syarat-syarat yang ketat yang disebutkan. Sebab tu kita sebut macam Dai sebut tadi kan, Islam ni mudah. Jangan kita memudah-mudahkan. Kadang-kadang kita ni Islam tu dah longgar dah. Tapi jangan sampai longgar tu sampai terlondeh. Orang pakai kain kalau tak ketat sangat terlondeh. Tapi jangan ketat sangat sampai terjerut, mati tercekik. Jadi Islam ni pertengahan. Okay. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, itu nombor satu. Nombor dua, apakah syarat-syarat mengharuskan bagi seorang musafir itu melakukan solat jamak dan qasar? Kita dah sebut dah. Ketika mana dia nak melakukan, yang pertama dia mesti 81 km dalam kitab Fiqhul Manhaji, ataupun ulama menyebut 88, 84, 90, itu adalah khilaf. Tidak jadi masalah, tetapi dalam ada beberapa fatwa di Malaysia ni 81 km sudah. Cuma ada ulama sebut, Ustaz, ketika mana saya boleh buat jamak qasar musafir itu? Adakah di rumah? Tak keluar lagi, rumah. Nak memang 81, tapi di rumah. Allahu Akbar, semayang jamak, tak boleh. Mesti keluar daripada qaryah disebut. Kalau zaman baginda Rasulullah, sehingga ditinggalkan binaan-binaan yang terakhir. Tapi kat Malaysia ni, binaan terakhir sasyik bina je, ada je daripada kampung sebelah ke kampung sebelah, ada binaan. Maka ulama melihat pada kadar Nabi itu 11 km. Kalau kita tak tahu, 11 km. Ataupun kita tengok mukim kita, kan ada masjid mukim. Tengok kawasan mukim tu mana. Keluar daripada mukim kita, maka boleh. Baik. Jangan dalam mukim. Begitu juga nanti kembali, sebelum sampai ke mukim, boleh kena buat dah jamak qasar. Bila dah masuk dalam mukim, dalam dekat kawasan rumah kita, dah tak boleh dah. Ada orang semayang dekat Petronas sebelah rumah contohnya, ataupun stesen minyak sebelah, tak boleh. Dia kalau tak tahu 11 km sebelum sampai rumah. Kalau tahu, mukim kita. Kalau kata ulama, ada yang sebut daerah besar sikit. Jadi kalau besar sangat 11 km. Jelas, maknanya 11 km ni rumah kita. Tengoklah kawasan 11 km tu. Sebelum nak masuk ataupun nak keluar kejap lagi, baru dibenarkan buat. Dia tak boleh buat di rumah. Dia kena keluar daripada, baru boleh buat qasar itu tadi. Baik. Ataupun jamak qasar. Kemudian macam yang kita sebut tadi, dia tempohnya sekiranya kita nak buat jamak qasar, ni sebenarnya tajuk pada minggu depan. Lebih terperinci, sebab tu jangan tak follow rapat-rapat hari Selasa ni. Ada praktikal. Dia 3 hari saja. Sekiranya kita niat nak duduk kawasan tu lebih 3 hari. Saya nak duduk rumah mak saya seminggu lah. Seminggu lebih 3 hari. Lebih. Rumah mak kita mana? Ipoh. Kita duduk KL. Perjalanan daripada KL ke Ipoh boleh jamak qasar. Sampai rumah mak, Assalamualaikum mak. Dah tak boleh dah. Mak kata selamat semayang tamam. Kau dah duduk seminggu semayang tamam. Ustaz, bukankah 3 hari kita kata kita boleh buat? Tak, bukan.
3 hari tu niat kalau bawa, mak saya nak duduk dengan mak 3 hari je. Kau ni cepat sangat. Yelah mak, nak buat jamak qasar mak. Tak boleh lama-lama. Jadi kalau 3 hari baru boleh. Baik. Perkiraan dia minggu depan Ustaz akan tunjuk, insya-Allah. Kemudian yang syarat dia juga mestilah bertujuan bukan maksiat, kemudian daripada titik A ke B seperti yang Ustaz sebutkan. Kemudian boleh ke solat jamak dan qasar dilakukan secara berjemaah ataupun mengikut imam? Kalau orang yang bermusafir, dia sebenarnya tak perlu solat berjemaah dengan orang yang tamam. Contohnya kita pergi kepada masjid, masjid tu orang tengah semayang, tak perlu ikut pun. Sebab kita boleh solat qasar. Tetapi nak ikut juga, maka kalau nak ikut tak boleh buat qasar, kena ikut. Dia buat 4, kena buat 4. Baik. Jadi nak ikut boleh. Sebab kalau dia buat 4, kita buat 2, macam mana? Dia naik, kita takkan nak bagi salam. Jadi nak mufarakah pula. Nak pisah dengan imam, kerja payah. Memanglah kalau kita tersilap tak apa, tetapi lebih baik kalau katakan kita nak imam, kita jadi imam. Pergi kat masjid orang, saya jadi imam, saya musafir. Orang takkan bagilah. Jadi lebih baik solat sendiri berjemaah dengan grup kita. Ataupun kalau kita nak semayang juga, nak dapat pahala jemaah, boleh, tidak jadi masalah. Ikut orang semayang 4, dia tak akan semayang 2. Sebab dia bermustautin pula nama dia. Mustautin dah tempat tinggal mereka situ. Mereka buat 4, kita yang datang kena buat 4. Jangan buat 2. Tapi doktor, kalau contoh imam di masjid tu solat zuhur, tapi dia sudah berada di rakaat ketiga. Makna kata kalau kita follow, kita akan dapat 2 rakaat lah, 3 dan 4. Maka dibenarkan ataupun tidak qasar. Baik, kata Imam Ibn Abbas, kalau kita follow orang yang solat berjemaah tu, buat 4 juga. Sunnahnya begitu 4. Kalau tak nak, kita buat sendiri. Baik. Walaupun kita tahu, dia tinggal 1 rakaat je lagi. Jadi, lebih baik bersolat berjemaah dengan orang yang bermukim, bermustautin, dia buat 4. Kita yang nak follow dia, buat 4 juga. Baik. Melainkan Jumaat. Jumaat 2. Jadi, dia solat Jumaat, boleh 2 rakaat. Dan Jumaat pun sebenarnya digugurkan. Nah, ini mungkin sedikit tambahan. Mungkin ada orang tanya ataupun tak ada tanya, Ustaz tanya diri sendiri. Sebab Ustaz tahu, Ustaz, saya nak keluar rumah sebelum subuh ataupun selepas subuh. Ada orang kata, sebelum subuh gugur Jumaat. Baik. Selepas subuh kena Jumaat. Macam mana Ustaz? Ni soalan daripada Dr. HD kepada Dr. HD juga. Soalan sebab betul ada kan soalan ni kan? Betul. Jadi jawapannya, tengok pada kenderaan yang kita bawa. Baru ni Jom Heboh ada orang tanya saya macam tu. Kenderaan yang kita bawa. Kita kalau pilot, contohlah kalau kita ni bawa pilot, mana boleh berhenti sesuka hati, betul tak? Jadi kalau sekiranya selepas subuh pun, kalau waktu itu tak mengizinkan kita, maka Jumaat tetap gugur. Contoh, dia nak fly, yang mana fly dia pukul 3 lah cakap. Contohlah, dia nak pergi Jumaat. Jumaat mungkin lewat nak pergi, nak dan kenderaan tu dia tak bawa sendiri. Maka kata ulama, walaupun selepas subuh, Jumaat boleh digugurkan disebabkan apa? Disebabkan keuzuran tu tadi ada. Baik. Tapi kalau kenderaan yang dia bawa sendiri, boleh dia nak bawa kereta sendiri ke bawa motor, dia boleh konar kejap lagi. Tengok, kalau sekiranya dia keluar selepas subuh, zuhur dia kena. Tapi kalau sebelum subuh, bukan zuhur, Jumaat. Kalau selepas zuhur, Jumaat dia kena. Selepas subuh dia keluar. Tapi kalau sebelum subuh, Jumaat digugurkan. Cuma ulama di sana ada beri ruang. Kalaulah walaupun sendiri tapi nak kejar masa, terpaksa, maka di sana ada kelonggaran yang mengatakan pandangan digugurkan juga seketika mana bermusafir. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau kenderaan sendiri yang dia boleh kontrol, tengok kalau sebelum gugur, selepas subuh kena solat Jumaat. Dan Jumaat tu dia boleh jamak dan qasarkan. Maknanya kejap lagi dia solat, dia tunggu Jumaat habis, dia boleh buat 2 rakaat asar. Baik. Sebab zuhur 2, asar pun 2. Okey, baik. Sebenarnya soalan tentang Jumaat tu ramai yang menanyakan. Alhamdulillah ada soalan daripada doktor sendiri. Baik, soalan ni menarik juga doktor untuk kita bincangkan bersama. Datang dari sahabat kita bernama Ismail Maisa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar orang kata bahawa kita boleh menjamakkan solat atas sebab sakit dan segala hal yang menyebabkan kita sukar untuk menunaikan solat walaupun kita berada di rumah.
Adakah benar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat penonton. Dalam mazhab Syafi'i, sakit tidak dibenarkan untuk jamak. Ini asas dalam mazhab Syafi'i. Cuma ada satu pandangan daripada Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan sakit dibenarkan. Cuma yang saya sebutkan tadi, sakit bagaimana? Sakit mata tak boleh. Sakit hati tak boleh. Sakit dengan suami mengkasari contohnya dengan bahasa-bahasa tak boleh. Dia sakit-sakit seperti mana kata para alim ulama, contohnya sakit-sakit keuzuran yang kronik. Contohnya kronik, dialisis. Itu kronik, dia nak kena cuci buah pinggang dan sebagainya, ataupun dia tak boleh bangun, ataupun contohnya sakit yang dia tu memerlukan kita menguruskan, menukar pampers dan sebagainya, maka ini dibenarkan kata para alim ulama. Sakit-sakit yang doktor kata kritikal, maka sakit-sakit ini dibenarkan sekiranya ada kesulitan dan kepayahan di situ. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi, maka di sana ada kelonggaran yang boleh kita ikut pada pandangan dalam mazhab Syafi'i, pada pandangan Imam Nawawi. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata sakit tak boleh, kena ikut. Jadi kalau sekiranya ada keuzuran, ikut pandangan Imam Nawawi untuk meringankan kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baiklah doktor, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, banyak yang sudah kita bicarakan bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi berkaitan topik pada pagi ini, iaitu solat jamak dan qasar. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, maafkan saya, jangan lupa buat 3S seperti biasa, suka, sapa dan sebar, like, comment and share, supaya ramai lagi di kalangan kita dapat manfaat hasil perkongsian ilmu pada pagi ini. Baik, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Nur Madiah Abdullah. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Boleh kita melakukan solat jamak dan qasar tanpa kita berniat musafir semasa keluar dari rumah? Bolehkah kita melakukan solat jamak di rumah sebelum memulakan perjalanan? Contohnya, kita nak naik kapal terbang, tak sempat nak solat kat airport, dan bila sampai ke destinasi yang dituju, waktu solat dah habis. Tolong Ustaz huraikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Nur Madiah. Seperti mana soalan-soalan berangkai, Masya Allah, hari ini berangkai semua. Jadi antaranya yang pertama mengenai tentang solat jamak dan qasar. Kita dah sebut sebenarnya kita boleh buat jamak sahaja sekiranya uzur-uzur yang kita sebutkan tadi dibenarkan untuk jamak. Kita boleh buat qasar sahaja ketika mana bermusafir. Sebab tak bermusafir tak boleh buat qasar. Kemudian kita boleh jamak qasar ketika musafir. Baik. Boleh buat jamak dan qasar. Maksudnya musafir ni boleh buat dua. Jamak qasar dan qasar sahaja, ataupun jamak sahaja, tiga lah. Tapi kalau di rumah saja kerana sakit dan boleh buat jamak sajalah, tak boleh buat qasar. Baik, soalannya adalah mengenai tentang tak berniat bermusafir. Maka kalau niat untuk nak bermusafir, maka sekiranya dia tak berniat untuk musafir, kan kita sebut dia mesti titik A ke B mesti niat. Baik. Kalau tak niat tak boleh. Itu yang pertama. Tapi sekiranya dia niat, Ustaz saya nak musafir, boleh tak saya nak solat jamak qasar sekarang di rumah? Saya dah bagi tahu tadi, tak boleh. Dia mesti keluar daripada mukim dia. Kalau tak tahu mukim, 11 km. Sebab itu Majlis Agama ataupun Majlis Mufti di Perak mengatakan 11, mengikut pada qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan solat 11 km. Maka itu dia ambil kira. Baik, itu jawapan.
yang ditanyakan. Kemudian bolehkah kita melakukan solat jamak di rumah sebelum memulakan perjalanan? Sekiranya jamak sahaja, bolehlah. Kalau sekiranya ada keuzuran nak melakukan jamak, boleh. Tetapi kalau nak buat jamak qasar, musafir belum mula lagi, tak boleh. Tapi kalau nak buat jamak sahaja, dibenarkan. Kerana jamak ni bolehlah disebut. Kalau sekiranya dia kata, ustaz saya nak buat jamak kerana sakit, boleh. Tapi kalau saya nak buat jamak kerana musafir, musafir tak mula lagi. Betul. Kalau mula baru boleh. Mula baru duduk, mula dengan niat, tak boleh. Dia kena mulakan perjalanan tu. Betul. Okay. Kalau sakit tak apa. Kalau uzur tak apa. Kalau ada benda-benda yang operation tak apa, benda-benda yang memerlukan tak apa. Okey, kemudian kalau naik flight, contohnya macam tadilah, dia nak naik nak pergi ke airport dan sebagainya. Pada minggu lepas, kita ada buat solat atas kenderaan. Dia bukan boleh kita buat naik atas, saya nak buat jamak qasar atas flight, dekat atas ni. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kena tengok. Sekiranya kita landing sampai pada waktu asar, kita naik sebelum zuhur. Maknanya dekat waktu naik kat flight tu, kita niatkan zuhur tadi, bawa asar jamak takhir. Baik. Kena solat atas darat dulu. Ini dalam mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Baik. Dia tengok yang boleh semayang atas flight ini melebihi 2 waktu. Naik pukul 12 tengah hari sampai pukul 8 malam. Zuhur, asar atas kapal terbang. Yeah. Baru boleh buat jamak qasar atas kapal terbang dan tak perlu qadha. Tapi kalau naik contohnya pukul 3 sampai pukul 8, dia boleh buat jamak takdim. Betul. Semayang di airport dulu, maknanya asar bawa ke zuhur. Kalau naik pukul 12 sampai pukul 5, asar ada, waktu zuhur tu bawa ke asar, semayang ke airport. Jadi aturkan perjalanan anda supaya perancangan. Wallahu a'lam. Ya, betul. Jadi kepada kita yang nak naik flight, mungkin nak melancong dan sebagainya, maka rancang kita punya perjalanan supaya kita tak meninggalkan solat. Soalan seterusnya dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah kita boleh menolak rukhsah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketika musafir jika kita berkelapangan dan tidak perlu kepada solat qasar dan jamak, walaupun ianya suatu kurniaan Allah kepada setiap diri dari kita yang bermusafir? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada Pak Suli Romli. Jawapannya adalah seperti mana yang kita sebut, tidak jadi masalah sekiranya seseorang itu dia tidak mahu melakukan qasar. Dia nak buat tamam, dia rasa qasar ni iman lemah, contohlah macam tadi saya kena contoh. Boleh, tidak jadi masalah. Ulama pun membenarkan, sebab tu bila kita musafir kita boleh buat 3 jamak. Kita nak buat 4, maksudnya gabungkan, ataupun nak buat qasar, maksudnya sampai waktu zuhur qasar 2 rakaat, Allahu Akbar, asal tak buat. Sampai waktu asar buat lagi 2 rakaat, Allahu Akbar, dipendekkan. Tak buat jamak, boleh. Ataupun jamak qasar. Jamak qasar maksudnya kita himpunkan dan kita memendekkan. Itu 3 yang disebutkan oleh ulama, yang mana dia mendapat sunnah, dapat juga sunnah. Cuma kalau musafir ini lebih baik buat qasarkan, kerana ia adalah sedekah yang kita bagi, hadis Muslim tu tadi. Tapi kalau dia nak buat tamam juga, masuk zuhur nak buat zuhur 4 rakaat pun boleh, tidak jadi masalah. Cuma tak dapat pahala sunnah. Rugilah tak dapat pahala sunnah. Sebab betul, kita kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu sayang, cinta kepada Allah, syarat dia apa? Fattabi'uni, ikut baginda Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang kita. Wa qala al-hukama, telah berkata para hakim, orang-orang yang cerdik pandai, di dalam tafsir Imam Ibn Katsir boleh rujuk. Laisa sya'n an tuhib, bukan satu persoalan kita kata kita sayang Allah, kita cinta Allah. Senang tak? Hari ni kita kata, ya Allah aku sayang kau, aku cinta. Bukan persoalan, bukan satu masalah. Tetapi persoalannya, kata ulama, iaitu adakah Allah sayang kita, adakah Allah cinta kita. Masya Allah. Nak Allah sayang, nak Allah cinta, syarat dia satu je, ikut Nabi. Betul. Maka
selesai masalah kita insya-Allah. Betul. Jadi kita jangan pening kepala, ada kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka kita gunakan supaya kita pun senang dan bahagia dalam destinasi tujuan kita. Soalan seterusnya dari Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi situasi atlet sukan ingin menunaikan solat dalam keadaan dia telah pun mengetahui tempoh perjalanannya melangkau lebih daripada 5 hari di dalam sesebuah pertandingan di luar negara, menyebabkan beliau tidak boleh melakukan solat jamak beserta qasar. Ini kerana waktu terhad kerana jadual pada ketika itu. Apakah terdapat rukhsah untuk menjamakkan qasar solat sepanjang 3 hari berada di situ? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Terima kasih kepada Izarah kerana bertanyakan satu soalan yang baik. Yang pertamanya, kita dah sebut antara syaratnya dia mesti 81 km. Okey, itu dah lulus. Yang kedua, dia mesti daripada titik A ke titik B. Dia mesti berniat. Okey, saya nak pergi ke luar negara. Okey, lulus. Adalah kawasan yang dia nak pergi tu. Syarat yang ketiga, dia pergi tu buat maksiat ataupun tidak. Maksiat ni antaranya mendedahkan aurat. Jadi kalau yang atlet-atlet yang mendedahkan aurat Muslim, maka sama-sama semoga Allah merahmati dan Allah berikan keampunan dan bertaubat segera. Jadi boleh ataupun tidak? Tak boleh. Sebab pergi dalam keadaan ni. Jadi dia tak boleh 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke, tak boleh. Ini saya kena nyatakan sebab ini adalah maksiat tu macam bukan pergi main judi je. Pergi nak buat benda-benda yang nampak maksiat, benda tu daripada pakaiannya tak menutupi aurat. Macam mana dia nak solat sedangkan Allah beri hadiah kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, ikut seperti mana yang Allah sarankan. Itu satu bab. Sekiranya dia pergi, Ustaz, saya ni pergi adalah yang menutupi aurat, maknanya bukan maksiat, sukan, lumba lari pakai seluar yang semua ikut patuh syariah. Maka kata para alim ulama, sekiranya dia niat pergi kat sana 5 hari. Dia kata saya nak duduk sini 5 hari. Ilzam. Dia dah ilzam tu maksudnya dia dah yakin 5 hari dia duduk. Perjalanan pergi contohnya ke London tadilah. Boleh. Perjalanan tu boleh. Sampai tak boleh dah. Balik kejap lagi boleh pula. Tapi kalau sekiranya dia ada yang dia tanya tadi, Ustaz, bukankah 3 hari tu boleh? Bukan begitu. Niat dia kalau duduk di bawah daripada 3 hari baru boleh. Tapi kalau dah niat 5 hari, sampai tu 3 hari yang awal tu pun tak boleh. Baik. Ini disebutkan dalam mazhab dan di dalam kitab-kitab. Kena ikut apa yang disebutkan oleh ulama, tak boleh kita reka sebab yang kita faham tu salah. Tapi macam mana, Ustaz? Maka ulama bagi satu jalan keluar. Jangan niat. Maknanya jangan 5 hari, memanglah kita tahu 5 hari, tapi mungkin boleh jadi lebih, mungkin boleh jadi kurang. Maka kita kata sehingga selesai kerja kita. Bila kita open kita punya niat, maka boleh 18 hari. Saya nak pergi, abang nak pergi outstation, bang berapa hari? Yalah, saya nak pergi tu dalam 5 hari, tapi sehingga abang habis kerja. Niat tu sehingga habis kerja. Selama dia duduk situ 18 hari. Dalilnya berdasarkan kisah Nabi masuk kepada Fathul Mekah, 18 hari kata ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. 18 hari dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia yakin duduk, abang nak 5 hari saja pergi, tak lebih, tak kurang, maka sampai tak boleh dah. Okey, baik. Jadi itu sedikit sebanyak tentang penjelasan solat jamak dan qasar pada hari ini. Alhamdulillah kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Kesimpulan untuk topik pagi ni, Doktor. Baik, kesimpulannya seperti mana yang kita tahu, Islam ni mudah. Tapi mudahnya Islam jangan kita meringan-ringankan sehingga ia terlucut. Kalau pakai kain macam saya sebut tadi, jangan sehingga terlucut. Kita ringan-ringankan, orang kata tak apa, melonggar-longgarkan, habis jalan tak menutupi aurat. Tapi jangan sampai ketat sangat. Macam tadi iman ustaz lemah. Jangan sampai menyusahkan kita sehingga menyulitkan kita. Jadi ketat jangan sampai terjerut. Longgar jangan sampai terlondeh. Betul. Jadi inilah kesempatan yang Allah berikan. Maka kalau sekiranya kita bermusafir ataupun kita dalam keadaan sakit ataupun ada kita ziarah sakit, kita boleh bagi nasihat kepada mereka supaya mereka berada sentiasa diredai oleh Allah,
solat merupakan tiang agama, mereka tidak meruntuhkan tiang itu, maka akan dihisap oleh awal-awal lagi adalah solat, maka kita telah melakukan ibadah solat dengan sempurna dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita. Baik, bagi mendapat keberkatan dalam program pagi ini Doktor, doa ringkas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah pada pagi ini ya Allah dengan penuh keinsafan, dengan penuh kehambaan. Ya Allah, kami hanyalah manusia yang sangat lemah ya Allah. Amin. Penuh melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, Engkau saja yang boleh menerima taubat kami ya Allah. Engkau saja yang boleh mengampunkan dosa kami ya Allah. Kau saja yang boleh memberikan kami hidayah-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah pada pagi ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan ilmu kepada kami ya Allah. Kefahaman dalam program Tanyalah Ustaz ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Jangan kau matikan kami ya Allah dengan perkara-perkara yang kami akhirkan dengan penuh maksiat. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Ada dalam kalangan kami yang susah, bantulah. Ada dalam kalangan kami yang mempunyai, tutuplah. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu ya Allah, maka perkenankanlah hajat kami sekiranya hajat kami itu baik untuk kami dan Engkau redai. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada doktor yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diajarkan pada pagi ini dapat kita amal dan kita sebarkan pula kepada orang yang lain, insya-Allah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.